Kepisanangan pelajar-pelajar semua, kita berjumpa lagi dalam video saya pada kali ini. Dan video Cikgu pada kali ini akan menerangkan tentang slide Viva, yaitu slide pembentangan kerja kursus kertas 4 pengajian AM. Ya, ada dua perkara di sini, yaitu berapakah slide yang terlibat untuk slide Viva pengajian AM ini, dan yang kedua, apakah konten atau kandungan bagi setiap slide berkenaan. Baik, slide yang pertama untuk slide Viva pelajar sepatutnya mempunyai 4 perkara ini sahaja, yaitu nama, angka giliran, tema, dan tajuk. 4 sahaja. Slide yang kedua pula mengandungi maklumat tentang rasional kajian. Apakah ini rasional kajian? Ya, rasional kajian ini yang pertamanya akan menceritakan tentang latar belakang isu kajian, yaitu apa situasi yang pengkaji lihat sehingga menarik pengkaji untuk menjalankan kajian. Oke, dan daripada maklumat ataupun pengalaman atau pemerhatian pengkaji itu, dia boleh menggariskan beberapa objektif, objektif untuk kajian. Jadi situasinya adalah seperti yang Anda lihat ini, yaitu pengkaji melalui pengalaman dan pemerhatian pengkaji dalam tempo 3 tahun kebelakangan mendapati semakin ramai ahli community yang menggunakan teknik ataupun teknologi hidroponik dalam penanaman sayuran tanah tinggi mereka. Jadi dia tertanya-tanya apa yang menyebabkan keadaan seperti itu atau mengapa itu berlaku. Jadi calon boleh menggunakan konsep 4W1H untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang situasi berkenaan. Ini ulangan sahajalah. Dan daripada maklumat-maklumat yang diperolehi itu, maka calon akan mewujudkan ataupun membentuk objektif kajian. Seperti yang Anda tahu, untuk pengajian AM, objektif kajian yang disarankan maksimum adalah 3 objektif sahaja. Dalam video ini Cikgu akan kongsikan untuk 2 objektif sahaja nanti. Ya. Slide yang ketiga pula cuma mengandungi cerita tentang kepentingan kajian, yaitu ini bertitik tolak daripada objektif kajian tadi. Apa kepentingan hasil kajian Anda itu kelak? Itu persoalan yang Anda perlu jawab dalam slide 3 ini, yaitu kepentingan kajian. Cikgu fokuskan kepada contohnya, apakah kepentingan hasil kajian itu kepada individu atau kepada community, kepada sesuatu organisasi, dan kepada pihak-pihak tertentu ataupun authority, pihak berwajib kerajaan. Slide yang keempat memaparkan tentang metodologi kajian. Secara ringkasnya, slide keempat ini merangkumi maklumat dalam bab 4 kajian Anda. Yang pertamanya, mempunyai populasi kajian, sampel kajian Anda, kaedah persampelan, dan juga kaedah kajian yang digunakan, dan seterusnya, apakah cara Anda menganalisis data, serta bagaimana Anda mempersembahkan data dan maklumat dalam penulisan kajian Anda itu. Oke. Di dalam slide yang kelima pula, calon cuma perlu memaparkan dapatan secara ringkas untuk objektif yang pertama. Dalam slide yang kelima ini, calon boleh memasukkan juga dapatan data demografi responden kalau perlu, selain daripada dapatan utama untuk objektif pertama kajian calon. Oke. Baik. Slide yang keenam pula merupakan paparan untuk objektif yang kedua.
Dalam video ini, Cikgu menggunakan dua contoh objektif kajian. Jadi, objektif yang kedua ini adalah objektif yang fokus kepada objektif utama kajian calon. Contohnya, mengkaji, ya, menggunakan kata kunci mengkaji, dan analisis datanya adalah lebih berat sedikit. Misalnya, menggunakan analisis mean dalam analisisnya. Jadi, calon boleh memaparkan jadwal mean, jadwal dapatan mean, dan meng-highlightkan mean yang paling tinggi dan juga mean yang paling rendah. Nah, itu contohlah, ya. Slide yang ketujuh merupakan rumusan, ya, rumusan kepada hasil dapatan, dan rumusan ini perlu diperincikan mengikut objektif. Jadi ada rumusan untuk dapatan objektif 1 dan ada rumusan untuk objektif yang kedua. Seterusnya, slide yang ke-8 mengandungi kesimpulan keseluruhan hasil kajian. Di dalam slide yang ke-9, calon cuma perlu memberikan 3 patah kata, yaitu sekian dan terima kasih. Jadi, Cikgu simpulkan di sini, di dalam penyediaan slide Viva Anda, Cikgu sarankan Anda menggunakan ataupun aplikasikan prinsip Casper, ya, seperti yang Anda mungkin telah selidik sebelum ini. Apa itu Casper? Ya, dia merupakan akronim untuk satu kaidah penyediaan slide yang bagus dan berkualitas. Oke, pelajar-pelajar semua, terima kasih karena telah menonton video ini. Cikgu harap video yang ringkas ini telah memberi panduan kepada Anda dalam penyediaan slide Viva ataupun slide pembentangan kerja kursus pengajian AM. Kita jumpa lagi. Bye-bye.